Alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah. Bersyukur kita atas segala nikmat rezeki yang Allah berikan pagi ini. Assalam Biz, Anissa kembali lagi dengan slot Peyatim. Tentunya kita bersama dengan ikon yang tidak asing lagi, yang sentiasa menyokong kita di sini. Terima kasih yang dihormati, yang disayangi dan disanjungi, Masya Allah. Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, a.k.a. Tok Abah kita. Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Farah. Masya Allah. Kita kena jemput satu slot khas bersama dengan Tok Abah nak bertanya dengan rahsia beliau sentiasa nampak muda. Ramai kata macam Zul Arifin ni. Ya, ada. CP-CP tu ada. Masya Allah. Baiklah, kita nak bersama dengan adik-adik juga, rakan-rakan usrah kita yang kita bawakan hari ini. Masya Allah. Adik Muhammad Khairul Haikal Hamidi di sebelah kiri sana. Adik Muhammad Amirul Abdul Malik. Dan juga di sebelah kanan, Kak Farah ni kita ada adik Puteri Asyahara Araziana Abdul Malik. Masya Allah, namanya. Dan juga adik Farhana Syifa Ahmad. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Masya Allah. Sihat ya semua? Alhamdulillah, ceria-ceria wajah semua. Alhamdulillah, boleh terpancar di matanya. Subhanallah. Baiklah, nak tanya dengan Tok Abah lah teruskan macam biasa. Tok Abah nak menguruskan anak-anak yatim ni bukan senang. Ya Allah. Satu tanggungjawab yang berat, satu amanah juga daripada Allah SWT untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada anak-anak yatim ini. Jadi bagaimana persoalannya di sini? Apakah persediaan yang patut ada dalam diri pengurus anak yatim dalam menguruskan hal ehwal mereka? Tok Abah silakan. Baik. Terima kasih Kak Farah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya orang yang nak menjaga anak yatim ni satu manusia yang luar biasa lah. Memang luar biasa ya, bukan sembarang. Nak jaga anak sendiri pun kebanyakan mak bapak stres. Ini kan pula menjaga anak orang, anak yatim pula tu ya. Jadi dan peyatim sendiri ada 76 buah rumah anak yatim yang di bawah pentadbirannya. So jadi persoalan apakah persediaan seorang penjaga ni, pengurus dan sebagainya. So yang pertamanya kita kena ingat bahawa hujung-hujung ni memang ramai sangat orang buat pertubuhan rumah anak yatim ya. Macam cadangan tumbuh banyak betul ya, tapi kebanyakannya okey. Tapi adalah separuh tu keluar kat surat khabar, surat berita ya, ada penyelewengan ya, penyalahgunaan. Sedih ya, sebab kita diingatkan bahawa anak yatim ni golongan yang Nabi paling sayang ni. Nabi sangat sayang. Sebabnya kita kena menjaga dengan betul. Jadi bila bertanya apakah antara sifat-sifat, ciri-ciri persediaan seorang pengurus, pertama tak dapat tidak dia kena ada amanah. Inna khaira yang dikatakan banyak tu sebenarnya orang yang layak menjadi seorang petugas dalam penjaga ialah orang yang amanah, qawiyul amin ya. Inna khaira qawiyul amin. Ya, sebenarnya orang yang paling baik engkau jadikan pekerja ialah qawi, gagah. Gagah ni termasuk ilmunya ya, ada pribadinya dan juga amanah. Amin ya, amanah itu sangat penting. Sebenarnya dalam sepotong ayatnya surah An-Nisa ayat 58 dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk menyerahkan segala jenis tanggungjawab itu kepada ahlinya, orang yang layaklah. Jangan main-main ya. Jadi of course lah seorang penjaga dia kena taat pada Allah. Sebab Tok Abah tengok pengalaman baru 72 tahun hidup. Ya, pengalaman 72 tahun Kak Farah mungkin tak sampai umur 72, be careful. Ya, mudah-mudahan sampailah ya. Jadi pengalaman orang tua ni Tok Abah nampak orang yang rapat dengan Allah dia akan rapat dengan manusia. Jadi nak rapat dengan anak-anak yatim ni kita kena rapat dengan Allah dulu. Jadi kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah, mana mungkin dapat menjaga anak yatim. Itu satu, dan of course lah kita kena ada ilmu tentang pentadbiran, pengurusan, ilmu tentang karenah anak-anak ya, anak yatim dan sebagainya, kena ada ilmu, dan of course kena sabar, gigih dan penyayang. Last sekali ialah dalam masa singkat ni kita kena anggap ya pengurus kena anggap anak yatim macam anak dia sendiri. Ya. Tok Abah tinggal satu sepotong hadis yang bunyi qala Daud kun lil yatimi kal abil rahim. Jadilah kamu sebagai ayah yang penyayang kepada anak yatim. Itu antaralah sifat yang wajib ada pada penjaga pengurusan yatim. Itu dia sedikit sebanyak. Mungkin ada yang tuan-tuan dan perempuan, ada yang berhasrat. Ini satu pesanan ataupun saranan, nasihat daripada Tok Abah kita. Kalau nak menguruskan anak-anak yatim ni, bagaimana cara yang paling terbaik sekali. Baiklah, kita ada soalan daripada adik-adik kita. Adik Khairul nak mulakan dulu ke? Silakan. Adik Farhana dulu. Okey, silakan Farhana. Okey, soalannya? Tok. Okey, teruskan. Tok Abah.
Boleh bagi tip bagaimana kita nak sentiasa bersangka baik kepada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang menjaga kita. Nak bersangka baik Tok Abah. Tip untuk bersangka baik ni bukan sebarang senang ya. Okey, so macam mana kita tip nak bersangka baik ni? So, pertama-tamanya ya, setiap sangkaan baik yang kita berikan pada orang lain, maka yang baik juga akan datang ya. Sebab Tok Abah selalu pesan pada anak-anak Tok Abah, pada semua orang, sayang menarik sayang. Bila kita sayang kat orang, Allah akan sayang kat kita. Dan Tok Abah pagi tadi pun ada viral hadis harian, satu hadis yang berbunyi ya, barang siapa ya yang menyayangi orang lain, maka Allah akan sayangi kita. Dan barang siapa yang menyayangi seluruh yang di dunia, bukan orang saja, sayangkan kucing, sayangkan pokok ya, barang siapa yang sayang di atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang kat kita. Yang langit siapa? Malaikat lah akan sayang kat kita. Jadi kita kena memang sentiasa bersangka baik. Satu, semua yang kena ingat bahawa ya, kita bila nak bersangka baik kat orang, kita kena jaga kata-kata, jaga perbuatan, jaga fikiran. Sebenarnya kalau boleh anak yatim ataupun semua orang lah, nampak je orang, kita hantar gelombang. Wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku ni kerana Engkau ya Allah. Jadi jadikan orang depan aku ni orang yang positif. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia ada hutang, langsaikan. Kalau dia ada konflik, damaikan. So, hantar gelombang sebab sayang menarik sayang. Ya, dan selalu kena ingat, kadang-kadang ialah, ya, kadang penjaga pun marah-marah anak yatim. Ya. Selalu Tok Abah ingat pada anak Tok Abah ni, lagu lama. Ya, Farah pun ingat lagu tu. Yeah. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Jadi kalau orang marah-marah kita sebab sayang. Orang marah kita sebab sayang. Kalau dia benci, melantaklah kau. Maaf ya, bahasa kasarnya, mampu-mampulah kau, bahasa kasarnya lah. Ya, so tapi sebab dia sayang, dia marah, mak ayah kita marah kita, cikgu marah kita, jadi kita kena bersangka baik pada orang. Dan tu sebabnya guru Tok Abah pesan Tok Abah, understand the loving intention. Niatnya sayang, tapi caranya mungkin tegas, kasar ya. Sebabnya kata orang tua, biar buat anak kita menangis sekarang, jangan mereka menangis di kemudian hari. Itu dia. Dan of course yang paling penting, untuk satu tip untuk jadi orang bersangka baik ni, kita kena belajar untuk doakan orang lain, terutamanya penjaga kita. Doakan, maafkan, ya, kata orang tu, gembirakan mereka. Dan Tok Abah sebut tadi, hantar gelombang-gelombang positif, ya, insyaAllah. Penting ya, insyaAllah, mudah-mudahan lain mak ayah, lain cara didikannya. Betul. Macam penjaga kita kan, adik-adik kan, marah tu tanda sayang. Betul. Sebab sayang. Allahu Akbar. Baiklah, kita nak masuk kepada bab penyelewengan hal-hal dunia yang telah dilakukan oleh beberapa insan yang tidak bertanggungjawab. Allah. Yatim ini Ya. tak nak. Tapi kalau dah dapat tangkap, insya-Allah mudah-mudahan undang-undang lah ataupun hukuman lah yang akan mengajar mereka sebenarnya. Baiklah. Namun dalam ajaran agama Islam ini, Tok Abah, untuk orang yang gagal menyempurnakan amanah menjaga anak yatim, bagaimana impak ataupun kesannya, Tok Abah? Itu pun dari masa-masa itu soalan yang penting Kak Farah ya, sebab Tok Abah selalu dipesan oleh para asatizah ya, menyantuni anak yatim adalah jaminan bersama Rasulullah. Jadi kalau kita jaga anak yatim dengan betul, maka kita akan bersama Rasulullah di akhirat nanti ya, artinya masuk syurga lah tu. Tapi dalam sepotong ayat surah An-Nisa, ini pun famous lah ya, yang selalu diwar-warkan oleh para guru-guru kita ya. Dia kata apa, ayat nombor 2 surah An-Nisa yang mahfumnya, maksudnya, dan berilah kepada anak-anak yatim kita yang telah balik ya. Apa yang kita beri? Harta mereka. Harta mereka, kalau kita menjaga harta mereka lah, jangan penyeleweng, beri balik ya. Satu. Lepas tu kita kena elak tukar yang baik dengan yang buruk. Katalah kita jaga rumah kita ada ya, mereka juga ada rumah ya. Jadi jangan pula kita tukar, tak apalah anak yatim, kita bagi rumah yang buruk, kita ambil rumah mereka. Tak boleh ya, kena tukar. Dan yang ketiganya, jangan campur adukkan. Alah, tak apa, aku jaga anak yatim ya, harta anak yatim dengan harta kita campur, jadi kita termakan harta anak yatim. Dosa besar. Itu saja ingat bahawa sungguhnya makan harta anak yatim itu satu dosa yang sangat besar. Dan dosa besar, takut-takut, memang bukan takutlah, memang kita ke neraka lah jawapannya. Jadi kena ingat bahawa penjaga, tapi ingat Farah ya, penjaga ni boleh ambil sedikit daripada harta anak yatim tu ya, sebab kita menjaga mengurus full time, jadi kita kena, tapi jangan cara yang zalim, ikut kadar yang munasabah. Mudah-mudahan Allah redha. InsyaAllah, itu yang paling penting sekali, mudah-mudahan Allah redha. Baik dah, adik Khairul tak ada pilihan dah. Kena tanya soalan sekarang. Silakan adik Khairul. Tok Abah, penjaga saya menjaga saya dengan baik Ya. dan selesa. Adakah saya perlu anggap dan melayani mereka sama seperti ibu bapa?
Wow. Oh, soalan yang baik juga. Wow, soalan sangat itu menyentuh Tok Abah, menyentuh hati. Ya, sebenarnya bila orang berbuat baik kat kita, kita wajib berbuat baik pada mereka. Walaupun mereka tu bukan mak ayah kandung kita, penjaga kita. Yes, sangat wajar, sangat baik, sangat berakhlak mulia bila kita menganggap orang menjaga kita sebagai mak ayah kita. Sama lah, sama ada penjaga kat rumah yatim ataupun guru-guru kita, ya, kat sekolah sama macam mak bapak kita. Of course lah dia punya hak berbeza, ya. Artinya tanggungjawab kita bila mereka sudah tua tak seperti menjaga tanggungjawab mak bapak kita sendiri. Tapi memang wajar. Sampai Nabi pun menyebut, bukan dari kalanganku, bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tua. Dan bukan umatku orang tua yang tak sayang pada orang muda. Jadi kita orang muda, kita orang muda ni wajib hormat orang tua, sayang pada hormat orang tuanya, tak kisah siapa. Ini kan pula penjaga kita. So kena memang buat baik. Tetapi ingatlah, ya, mereka tak akan sama statusnya macam mak bapak sendiri, tapi berbuat pada mereka, terutama bila dah berjaya nanti, kenangi mereka, ziarah mereka dan bagi hadiah pada mereka, insya-Allah. Masya Allah. Di pagi yang mulia ini, Tok Abah mungkin ada di luar sana tuan-tuan dan perempuan yang menonton, ada berniat nak menjaga, nak mendidik anak-anak yatim ini. Jadi bagaimanakah Tok Abah boleh berikan sedikit nasihat kepada kita semua dan juga masyarakat betapa pentingnya untuk kita menjaga dan teruskan untuk memberikan yang terbaik kepada anak yatim ini. Allahumma selamat. Sama Tok Abah tadi pesan, ya, yang Tok Abah sedikit sebut tu, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Selalu Tok Abah sebut ni. Aku bersama orang yang menjaga anak yatim dengan sempurna itu cengginilah, rapat. Nabi menyebut, ya, hadis sahih, aku dengan penjagaan yatim begini, rapat antara dua jari ni. Ya, artinya kita akan bersama menyantuni anak yatim, jaminan bersama Rasulullah. Itu satu. Yang keduanya, ingat, kita berbuat baik pada anak yatim ini, mana tahu anak kita sendiri jadi yatim, anak saudara kita jadi yatim, kalau seorang atuk cucu kita jadi yatim. Jangan kita ni, sebab setiap kebaikan yang kita lakukan patah balik kat diri kita. Jadi jangan berkiralah, ya, sebab sebenarnya membentuk yatim itu tanggungjawab bersama. Ya, tanggungjawab bersama semua orang yang rasional, ya. Dan bila kita bantu mereka, Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. So insya-Allah itu satu pegangan kita, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga kita di sini juga nak bercakap tentang kempen Apia. Tok Abah silakan wawarkan perkembangan terkini kempen Apia, silakan. Allah. Terima kasih kepada para ayat. So salah satu projek besar yatim, ya, dan yatim ialah dengan membentuk Apia, Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Ya, so anak yatim dari Malaysia dan dari negara ASEAN akan datang. Kita akan latih mereka jadi manusia yang hebat, berguna dan mudah-mudahan jadi dai. Jadi ini satu tak apa nak serulah, ya, semua, ya. So orang termasuk di Tok Abah ni, ya, ada dah akaun nombor tu, tolong kita berinfak, bersedekah, dan sedekah yang terbaik ialah kepada anak yatim lah, ya. Sebab bila kita menyantuni anak yatim dengan cara mendidik mereka, menjaga mereka, membantu mereka, mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi di syurga nanti rapat, ya. Itu satu perkara. Dan jom, ya, kita sama-sama. Jangan berkira, ya, tidak akan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah, terutamanya pada yatim. Bersedekahlah sampai kaya raya, insya-Allah. Jom sama-sama. Amin. InsyaAllah, jom sama-sama kita sertai kempen Apia ini. Sama-sama kita mengingati dan juga kepada adik-adik yang memerlukan ketika ini. Dan juga kepada ikon penyatim. Jutaan terima kasih Tok Abah kita atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini. Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Adik-adik usrah kita pagi ini yang kita bawakan khas. Adik Muhammad Khairul Haikal Hamidi. Adik Muhammad Amirul Abdul Malik. Adik Putri Asyahara Araziana Abdul Malik. Dan juga adik Farhana Syifa Ahmad. Masya Allah, terima kasih semuanya. Selamat maju jaya. Sukses selalu dan saling sayang menyayangi. Ingat mengingati, berpesan-pesan, insya-Allah. Mudah-mudahan baik. Bak kata Tok Abah tadi, lambaian syurga ni, nak masuk ke syurga kita tak nak sekadar lambai-lambai saja. Kita nak cara yang betul nak masuk ke syurga. Apatah lagi nak duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyantunilah dan berbuat baiklah untuk anak-anak yatim kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baiklah, jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu.
Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.